Yang kedua, isu cium kaki. Memang ada hadis yang sahih. Di akhir zaman kita dah sebutkan, ada ramai orang baca hadis, ada yang jenis baca hadis palsu. Yakunu fi akhir zaman dajjaluna kazzabuna ya'tunakum minal ahadis bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Hadis sahih Muslim. Berlaku di akhir zaman dajjal yang cukup banyak, yang suka menipu, Nabi kata, yang mendatangkan hadis-hadis palsu yang cukup banyak. Oh, yang tu selalu kita sebut kan, ada golongan manusia macam tu. Satu lagi, ada orang yang memang baca hadis sahih tetapi tafsirannya palsu. Hadis sahih, macam apakah yang dimaksudkan hadis yang sahih tafsirannya palsu? Berhubung dengan masalah cium kaki. Hadis tu hadis sahih. Dalam riwayat Tirmizi pun ada, sebahagian ulama meletakkan hasan. Hasan pun boleh pegang lagi lah. Yang Rasulullah SAW dicium kaki dia. Bila orang terkejut, bila nampak sebahagiannya orang Yahudi, cerita dia, orang Yahudi ni dia rasa kagum sangat dengan penjelasan, dengan apa yang diterangkan Rasulullah. Dia rasa berbangga, hebat Rasulullah, dia cium kaki. Lalu orang kata, ni Rasulullah dicium kaki, dia tak larang. Kita dah sebut, kadang-kadang sesuatu masalah yang Nabi ketika tu dah larang. Kadang-kadang ketika tu dia tak larang, dia tengok keadaan dulu. Kalau orang tu dia tak sesuai larang ketika itu, dia tangguh dulu. Beberapa lama selepas tu baru dia tegur balik. Macam isu apa dia? Orang madu kencing kan? Jadi tak semestinya apabila Rasulullah tak larang ketika itu menunjukkan harus. Yang ketiga, kan ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitab Ar-Ridha, dalam Riyadhus Shalihin pun ada. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau bolehlah seseorang itu aku suruh dia sujud kepada orang lain, nescaya aku akan perintahkan seorang isteri sujud kepada suaminya. Itu lebih aula dia sujud. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu mengatasi ataupun pemimpin bagi kaum wanita. Walaupun di sana tuan-tuan ada, kalau tuan-tuan baca di dalam menghuraikan hadis ini, tuan-tuan baca Bahrul Mazi yang dikarang oleh Syekh Idris Marbawi. Kalau tuan-tuan tengok di dalam Aunul Ma'bud, syarah kepada Sunan Abu Daud, ada pendapat ulama. Kalau nak kata ada kumpulan-kumpulan tu kan. Dia sebut dia buat mari dalil, kata boleh. Tak payah, kita dah baca benda tu. Ada juga pendapat ulama kata macam tu. Tetapi Nabi larang. Antara pendapat ulama kata boleh dengan larangan Nabi, kita nak pegang yang mana? Orang kata cium bukan sujud. Dia beza pula situ. Cium bukan sujud. Okey, tak apa. Kalau sujud confirm haram kan. Dia nak macam tadilah, kambing yang boleh terbang tadi. Kita kata burung yang terbang tu, dia kata kambing, tapi kambing yang jenis terbang. Dia nak kata boleh juga. Saya baca lah. Saya tengok alasan-alasan golongan yang sokong membenarkan sujud atas kaki ni. Cium kaki. Dia kata ini bukan sujud, ini cium sahaja. Tetapi bila cium kaki itu, apa maksud, apa sikap, apa perasaan seseorang yang cium kaki itu, tujuannya untuk apa? Kita tujuan tidak lain dan tidak bukan, maksudnya mesti memuliakan. Mulia tu saja tak apa, sebagai ihtiram diharuskan. Tetapi sampai peringkat takdis, mensucikan, menganggap dia suci, berat tuan-tuan. Tak boleh menganggap satu Tok Guru ni ataupun Habib ni suci. Tak boleh. Kalau tidak tuan-tuan, daripada kalangan sahabat ni pakai cium kaki masing-masing, cium kaki masing-masing, cium kaki yang sahabat rasa boleh. Ada pun asar yang orang ambil daripada Sayyidina Ali cium kaki Ibn Abbas tu tidak tepat, tidak kuat. Disebut di dalam Adabul Mufrad, dalam sanad yang lemah yang disebut oleh Syekh Nasruddin Albani di dalam kitab Silsilatul Ahadits Dhaifah wal Mawdu'ah. Tetapi masalahnya orang bila sebut Albani ni, cuba tengok apa sandaran Albani. Bukan Albani saja. Bila sebut Albani, orang tertentu ni dia tak pakai. Tak usah tengok apa alasan Albani.
Tengok alasan dia. Yang ketiga, sebagai tuntut jalan sesat. Itu ulama-ulama dia buat macam tu. Kalau adalah pandangan-pandangan kita kata yang kata harus tadi dah sebut bahawa dalam Bahrul Mazi ada, dan juga di dalam Aunul Ma'bud kata ada. Jalan menutup jalan sesat. Jalan sesat ini ataupun jalan membuka ruang kemungkaran ini, kita ambil pegang kata haram.